Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani di dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan beliau muka surat 5 tengah tu. Dan lagi maksud daripada ilmu ini, yakni ilmu usuluddin ni, gapo dia maksud dan tujuan dia. Maksud daripada ilmu ini hendak mensabit ke bagi kamal zatnya Tuhan kita. Antara tujuan belajar ilmu tauhid ini adalah nak menetapkan, nak mensabitkan akan kesempurnaan zat Tuhan. Kerana seorang yang belajar ilmu ni tauhid saja yang mengetahui akan kesempurnaan zat Tuhan dia. Kerana satu benda yang sempurna sahaja layak dipanggil Tuhan. Manakala zat yang tidak sempurna, seperti zat makhluk, sekalipun hebat setara mana dia, tak boleh jadi Tuhan kerana tidak ada kesempurnaan zat. Maka kita kena tahu apakah kesempurnaan Tuhan. Zat dia ni setara mana sehingga dia tu layak dipanggil Tuhan. Ciri-ciri zat dia tu kita tidak tahu, tetapi sifat-sifatnya. Berarti tidak ada zat yang sempurna kecuali zat Tuhan sahaja. Zat lain mesti ada kelemahan. Kenderaan, rumah, bangunan, kereta, binatang, manusia, tubuh, batin dia, zat dia tu ada kelemahan berlaku. Antara kelemahan dia, zat itu dapat dihancurkan. Mana-mana benda, zat dia dapat dihancurkan. Berbeza dengan zat Tuhan, tak dapat dihancurkan. Tu sempurna tak sempurna tu. Bisalah setara mana pun, zat tu akan hancur. Bangunan hebat setara mana akan runtuh. Kenderaan hebat setara mana akan punah, akan binasa. Manusia hebat setara mana akan mati. Manakala zat Tuhan sempurna, kerana dia zat bagi Tuhan. Dan tujuan lagi nak mensabit ke sifat yang kamalat. Sifat-sifat yang sempurna bagi Tuhan. Kerana kita sebut dah, Tuhan ni benda sempurna, zat dia benda sempurna, begitu juga sifat-sifat dia sifat yang sempurna. Jangan kita sabit ke sifat kekurangan. Antara sifat kekurangan adalah sifat kehebatan bagi makhluk. Nisbah bagi Tuhan, benda itu kelemahan. Contohnya kita kata makhluk ni, moleknya tubuh katal lah, gagah lah. Tetapi Tuhan tak bersifat dengan gagah. Tuhan tidak bersifat dengan tubuh katal. Apa? Kerana nisbah bagi Tuhan, benda itu bukan kamalat, bukan kesempurnaan. Sekalipun nisbah bagi manusia, benda itu sempurna. Maka sifat kita panggil sifat Tuhan ni, jangan tiru sifat kita. Sifat bagi kesempurnaan, bagi seekor gajah, boleh tarik kayu balok.
Tetapi hebat dia boleh tarik kayu balok, dia tak boleh hukah pohonnya. Nampak kera pula bisa. Sempurna kera pula. Maka sifat benda itu sempurna menurut jenis dan spesies dia. Kita tak boleh buat. Misalnya kita manusia, kita duk mikir Tuhan ni lagu mana mesti kena semak. Tuhan ni mesti kulit putih. Tak boleh. Tu sifat kita. Kalaulah manusia berfikir itulah kesempurnaan, kambing fikir lagu mana pula. Kami pula mikir, pok dia duk mesyuarat dalam kandang. Dia kata Tuhan mesti kena ada tanduk. Bau nampak ganah. Boh janggut sikit kau apa dia tebek suara derah kau. Dia fikir lagu tu. Kesempurnaan ni sebuah kambing. Ayah pula. Ayah kata, kalau ayah mikir lagu mana Tuhan? Tuhan kalau hamba mikirlah mesti kena bulu dia comel. Biar kaki ayah semak, hopti semak. Kaki ayah pun tak apa. Berat lah lagu tu. Sebab makhluk itu ada kesempurnaan menurut sifat dia. Tetapi nisbah bagi Tuhan tak boleh. Dia ada sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Kerana kaedah dia lagu tu dah. Hebat-hebat gajah tak boleh hukah pohonnya. Hebat-hebat kera tak boleh tarik. Jadi ada bidang tugas masing-masing, kesempurnaan menurut jenis dia. Maka Tuhan sifat-sifat ketuhanan. Kena ngaji. Sebagaimana kita nak kenal gajah, kita kena ngaji sifat gajah. Kalau tidak masuk zoo, orang duk tunjuk gajah, kita tak tahu gajah mana. Tunjuk kok beruang, tunjuk kok badak sumbu, bahaya kata gajah dah. Nya suka dia orang. Sebab apa? Sebab kita tak kenal sifat dia. Dan tunggal pada menjadi ke alam ini. Tuhan tunggal. Esa dia tidak perlu sebagai bantuan untuk mencipta makhluk ni. Alam ini, apa maksud alam? Selain daripada Allah, nama Allah, sifat-sifat Tuhan, tu alam belaka. Selain daripada zat Tuhan, selain daripada nama Tuhan, selain daripada sifat Tuhan, semua tu alam belaka. Arah ko, Nabi Muhammad ko, semua itu alam belaka. Selain daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan mencipta alam ini daripada tiada kepada ada. Ketunggalan dia. Beza dia. Beza. Kita kata saya buat kuih sore juga. Beza apa dia? Tuhan buat alam ni. Buat sore lagu mana? Tepung ada dah. Air ada dah. Perlu kepada bantuan. Maka Tuhan mencipta alam ni tak perlu kepada pasir. Tak perlu kepada udara. Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Beza kita. Kalau kita nak buat satu benda, mesti kepada alat bantuan. Paling kurang kena guna tangan, kau guna senduk. Kalau nak buat rumah, kena guna siku, guna keh, guna gapo. Sekalipun kita buat sore. Ya, saya buat sore. Tapi banyak mana alat bantuan kita perlu. Beza dengan Allah Ta'ala, apabila nak cipta alam ni, daripada tiada kepada ada. Bukan kata ambil siku, ambil pasir, kepa-kepa, jadi bumi lagu tu. Dah. Pasir sekecil-kecil zarah makhluk daripada tiada kepada ada. Kita, hamba boleh buat sore. Buat apa dia? Buat sore. Penuh keliling demo, alat peralatan apa dia. Kita nak makan, perlu pada mulut. Ngak. Perlu pada nasi, perlu pada pinggan, perlu pada banyak kakak. Maka Tuhan dalam mencipta alam ni tunggal dia. Masuk tunggal kau? Tak perlu sebagai bantuan. Dan menafikan dia daripada kan Allah daripada segala sifat yang kekurangan. Maksud belajar ilmu tauhid ni lagi nak menolak dan menafikan daripada Allah semua sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan itu semua sifat makhluk itu kekurangan ni sebuah Tuhan. Misalnya kita kata makhluk makan nasi, Tuhan mesti tak makan nasi. Makhluk apa dia? Kita tengok makhluk. Makhluk ini bertempat. Tuhan tidak bertempat. Makhluk ini bernafas. Tuhan tidak bernafas. Semua sifat-sifat dan ciri makhluk, Tuhan tidak boleh bersifat dengan dia. Kerana sifat makhluk adalah sifat kekurangan. Maka kalau kita kata Tuhan bersifat dengan serupa dengan sifat makhluk, walau satu saja sifat, berarti kita melemahkan Tuhan pada sifat tu. Kita mengurangkan kehebatan Tuhan pada sifat tu. Contohnya kita kata Tuhan tu besar, tu hebat setara mana. Besar dia tak boleh nak lawan, cuma dia duduk atas arah saja. Sudah dah lagi so. Maka kita lemahkan Tuhan dari satu-satu sifat ni. Maka menyamakan Tuhan dengan makhluk berarti melemahkan Tuhan. Apa saja kita lihat di pandangan mata kita, ciri-ciri yang ada pada makhluk ini, maka semua ini kelemahan. Jangan terlintas di hati kita, Tuhan bersifat dengan apa kita tengok di mata kita, makhluk berada ni. Tuhan
sebalik daripada makhluk ni. Misalnya makhluk ini berkait dengan masa, makhluk bergerak, makhluk gini, Tuhan tidak bergerak. Makhluk dia, Tuhan dia. Tak. Salah kita kata Tuhan tak bergerak. Lepas tu, ya dia. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ni sifat makhluk, sebab ada makhluk dia. Lepas tu Tuhan ke mana? Tak gerak tak dia. Dia bukan makhluk. Kita sedang pening lah. Kita lah ni, apabila kita kata, Tuhan tidak bersifat dengan lawan lagu ni. Gerak pun dok, dia pun dok. Kalau kena sebuah makhluk, kalau dia tak gerak, dia kena dia. Kalau dia tak dia, dia kena gerak. Lepas tu ada kau dok benda tak gerak tak dia. Jangan tengok di makhluk. Tuhan kan ni. Maka sifat dia berlainan dengan makhluk. Kerana apa? Kalau kita kata dia pun salah Tuhan. Tu sifat makhluk lagi. Kita kata gerak pun dia. Lepas tu Tuhan tak bergerak tak dia? Ya. Tuhan tidak bergerak dan Tuhan tidak dia. Kerana gerak dan dia ini adalah sifat makhluk. Dan bersama dengan segala yang baharu ini. Dan antara benda lagi yang kita nafi daripada Tuhan sama dengan benda baru. Apa maksud benda baru? Baru tubik daripada kilat ke? Baru tubik ada plastik ke apa dia? Baru tubik dari buku ke apa dia? Maksud baru ni benda yang ada sebelum ni dia tak ada. Arah. Dulu dia tak ada. Baru ya Tuhan ada cerita. Sekalipun usia dia sudah berjuta tahun. Tetapi dia dulu pernah tak ada. Maka dia baru ada. Setiap benda yang bermula dipanggil benda baharu. Kerana dulu dia pernah tak ada. Siapa? Mana-mana benda yang berubah daripada keadaan tak ada kepada ada. Maka dia dipanggil benda baharu. Sekalipun usia ni sebuah berjuta tahun. Kita panggil benda lama dah. Lama pun nisbah dengan makhluk dipanggil semua itu benda baharu ada. Sekalipun baru ada sejuta tahun, baru ada 5 juta tahun, tapi baru ada dia. Betul. Dulu dia tak ada. Ya. Maka semua makhluk dipanggil benda baharu. Tuhan sama dengan makhluk tak? Makhluk boleh duduk dengan Tuhan? Tak boleh. Ada yang kata Tuhan duduk atas arah. Betul ke tak? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab arah ni kan benda baru. Benda yang baru dicipta. Sekalipun usia dia berbilion tahun dulu lepas tu, tetapi dia dulu pernah tak ada. Manakala Tuhan zat yang qadim, tidak ada bermula. Maka lagu mana yang nak duduk pada benda baru? Sedangkan Tuhan itu benda qadim. Kalaulah kita kata, Tuhan duduk atas arah sekarang. Okey, sebelum ada arah, sebab arah ni makhluk dia. Arah ni makhluk. Sebelum ada arah, Tuhan duduk atas mana? Tuhan duduk atas udara. Ada juga orang jawab lagu tu. Pening sungguh, mabuk juga. Jadi kita kadang-kadang belajar ilmu tauhid kalau tidak ada sanak pengajian, kefahaman kita jadi semakin celaru. Macam-macam. Ada tu kata apabila Tuhan duduk atas arah koding juga sebab Tuhan koding. Arah kena koding juga. Lepas tu arah ni Tuhan cipta. Tak cipta. Lepas tu dua benda koding. Tuhan lagi, arah lagi. Sebab dia kena duduk situ. Sudah. Lepas tu apa? Tubik satu makhluk sebesar arah keluar daripada kuasa Tuhan. Lepas tu nak jadi Tuhan lah ke mana kawan tu? Ada makhluk terlepas daripada kuasa dia, bukan ciptaan dia. Maka dua hak koding pula. Jadi kafir mikir lagu ni. Sepakat ulama kata siapa dia kata arah koding serupa dengan Tuhan juga, maka ada makhluk tak dicipta Tuhan. Selain daripada Tuhan ada lagi di samping Tuhan kau arah dia. Maka hak ni jadi kafir. Ada orang ngajar lagu ni. Ada orang ngajar lagu ni. Bukan orang jahil. Bukan orang jual kedai kopi. Ada orang koya-koya nak ngajar tafsir, nak ngajar gapo, ngajar tauhid lagu ni. Pahla ni zaman YouTuber lah, gapo dia hok tak ngaji, orang jahil tukar tak tahu apa, duduk ngajar tauhid. Maka masyarakat hok tengah jahil, dok tengah gak dahaga kepada agama bimbingnya, maka tengok ilmu lagu ni pakar percaya. Kadang-kadang kata-kata dia sangat manis, huraya dia sangat indah, tetapi sesat. Dan lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan keadaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu beberapa banyak rasulnya. Maka pengajian ilmu tauhid ni lagi manfaat dia, faedah dia di samping nak menyifatkan Tuhan, nak belajar sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan ni bukan kita yang beri kepada Tuhan. Tuhan dah bersifat dengan sifat ni dah qadim dah. Cuma kita baru tahu. Bukan kata hamba beri ciri-ciri ni pada Tuhan. Tak.
Bukan misalnya gelas ni. Okey, piring ni. Piring ni bulat. Bukan saya beri sifat piring ni bulat. Piring ni dah bulat ni. Semua saya baru sebut, baru beritahu piring ni bulat. Begitu juga Tuhan dan sifat dia. Sifat dia dah koding lama dah. Zat dia dah koding lama. Kita baru tahu. Bukan apabila kita kata Tuhan tu kuasa, baru dia kuasa. Sebelum ni dia tak kuasa. Sebelum hamba tahu dia kuasa, baru dia kuasa. Tak. Maklumat kita ni benda baru, maklumat kita juga baru, pengetahuan kita juga baru. Manakala benda yang kita tahu, zat Tuhan dan sifat Tuhan sudah kodim lama dah. Seperti kita baru lahir tahun ni, baru kenal diri. Lepas diri ada tahun ni, dia dulu lagi adanya. Maka sifat Tuhan dengan kodimnya, zat Tuhan dengan kekodimnya dia lagu tu lah. Di samping ngaji bab Tuhan, lah ni kita nak ngaji juga dalam ilmu usuluddin bab rasul dia. Siapa dia rasul dia? Manusia, lelaki, merdeka yang diutuskan kepada kaum mana-mana waktu dan tepat untuk bawa hidayah, untuk menjadi asbab kepada hidayah manusia. Kalau Tuhan nak beri hidayah tanpa rasul boleh? Boleh. Tetapi Tuhan nak ajar satu benda itu berlaku dengan asbab. Asbabnya sebab kita dapat hidayah, sebab Rasul itu dilahirkan. Rasul itu ada, maka kita dapat hidayah. Kalau Rasul tak ada, kita akan kekal dengan kafir, tak kenal Tuhan, makan berok, sembah berhala pun tak tahu kita lah ni. Tetapi dengan asbab Nabi, maka kita jadi beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab tu, apabila kita beriman, jangan lupa daratan. Jangan lupa jasa, benda-benda yang jadi asbab kita untuk dapat hidayah. Maka hak paling besar sekali asbab hidayahnya adalah Nabi. Di samping hidayah, hidayah Al-Quran, hidayah Hawasi, hidayah Tabi'i, macam-macam lah. Hidayah ni. Ada hidayah petunjuk, ada hidayah panca indera, ada hidayah Al-Quran, ada hidayah Nabi. Maka semua itu menjadi asbab. Maka tidak salah Islam mengajar kita mengambil asbab dalam satu benda. Contohnya kalau kita sakit, kita ambil habbatus sauda ko, ataupun kita gapo dia ambil kemunitan ko, kerah remungga ko, salik ko gapo dia. Benda tu tak jadi syirik pun. Kerana dia asbab, Tuhan buat satu benda itu dengan asbab. Tuhan tak tunjuk kudrat dia jelas direct lagu ni. Kalau tidak manusia jadi pening. Tuhan nak buat malam, Tuhan nak buat manusia ting tobek. Allah, mari kok mana? Tapi Tuhan bijak supaya manusia reti mentadbir dunia. Tuhan buat satu benda berasbab. Anak mesti lahir daripada ibu dan bapa. Baru manusia boleh kawal. Kalau nak kurangkan penduduk manusia, kurangkan orang menikah. Kalau nak beramah. Jadi boleh kontrol hal ni. Apa? Sebab Tuhan tunjuk kudrat dia dengan asbab. Kalau tak tunjuk dengan asbab, kabar-kabar masuk ke tanah ada anak. Kabar-kabar duk tepi jalan, ada tu be. Tuhan tak tunjuk, maka manusia tak boleh nak takbir hal ni. Jadi rohok pun dah. Nak tanam pokok durian, tanam putih durian, baru tumbuh pokok durian. Kalau Tuhan tak tunjuk kuasa dia, sudah. Bahaya putih durian tak tumbuh moktan, sudah. Pekong lepas Jepun, baru tumbuh durian. Oh, jadi peninglah manusia. Sedangkan Allah Ta'ala suruh manusia uruh dunia ni. Maka kalau Tuhan tak buat cara berasbab lagu ni, manusia jadi bingung nak uruh alam ni. Maka Tuhan tak tunjuk kudrat dia zahir direct lagu tu. Maka Tuhan tunjuk melalui asbab. Tuhan nak uji kita pandai, Tuhan buat asbab kita belajar. Tuhan nak uji kita hidayah, Tuhan buat asbab kita mari tepat-tepat jalan hidayah. Tepat-tepat orang kecek kebesaran Allah Ta'ala. Tuhan nak uji kita dalam kelak malam, boleh. Atas kalbuk duk main kita, boleh jadi wali, boleh. Tetapi tak ada asbab lah. Jadi tak ada manusia, tidak ada mukallaf. Tak ada istilah nak mujahadah. Tak ada istilah nak mencari satu benda. Jadi manusia jadi kebingung-bingungnya. Kalau kata pergi cari hidayah, nak cari lagu mana? Orang duk kena kopi pun boleh hidayah, orang duk maksiat pun boleh hidayah. Jadi bingung, saya nak cari dia ke dia. Tapi kalau Tuhan buat tempat-tempat tertentu untuk dapat hidayah. Di masjid-masjid, di pondok-pondok, tempat pengajian ilmu, di hidayah, maka manusia tahu. Oh saya, nampak kurang hidayah. Pergi cari tempat-tempat lagu tu. Maka apa dia? Tuhan belaka, tetapi Tuhan menggerakkan manusia itu dengan asbab. Ni Rasul ni jalan ni. Ulama kata dalil utama apa kita tawassul kerana ni. Kerana Rasul diutus tu tawassul dah. Kalau apa? Kalau tidak direct dengan Tuhan lalulah hidayah ni. Apa perlu pada Rasul?
Apa Tuhan atas Rasul? Nak kata satu benda ni biar ada jalan dia. Biar ada asbab dia. Sebab tu kita jangan buat style tawakal Wahabi lagu tu tak tahu alik jatuh dia panggil. Nah. Semua Tuhan belaka. Tak si guna langsung kata. Kalau lagu tu Nabi pergi pakai kain pelekat sekat dada, dak. Nabi pakai baju besi. Lepas tu Nabi tak, Tuhan ada apa itu akak tangan kata pergi bismillah lalu tawakal lalu. Dak. Maka ambil asbab. Maka orang Islam ambil asbab ni tidak syirik. Orang lain ni kata ambil asbab tu jadi syirik. Nah. Syirik ni apa dia? Menganggap satu benda kuasa dia serupa dengan Tuhan. Apa maksud menganggap manusia kuasa dia sama dengan Tuhan? Dia boleh memberi kesan kepada satu benda. Hak ni boleh menghidupkan. Benda ni boleh mematikan. Syirik hukum dia. Kita kata CJ dapat menghidupkan mematikan kita. Syirik. Kita kata duit menghidupkan mematikan kita. Syirik. Kita kata udara menghidupkan mematikan kita. Syirik. Syirik khafi kau jali. Syirik kafir. Ya. Lepas tu lagu mana intikad kita? Kita bernafas, kita cari duit, kita cari CJ, benda itu hanya asbab sahaja. Dua boleh menghidupkan tanpa makan ni. Manusia boleh hidup tanpa makan ni. Ada satu video kamu tengok orang tu 50 tahun, tak makan, tak minum, tak tidur. Tak mati ya? Ada kata, kita mengaruk tu kata. Okey, sekarang awak masa duduk dalam kandungan dulu berapa bulan? 9 bulan. Awak nyawa kan? Tak mati kan 9 bulan? Duk nyawa kat mana? Tak guna hidup Lepas tu beza apa dia? Sebab tu boleh buat. Maka dulu nyawa tak pakai hidung, lo ni nyawa pakai hidung. Jadi benda itu setiap benda ada asbab. Hatulah Tuhan kata nak tunjuk direct nak uji hidayah, takut terkejut manusia tak tahu nak cari mana hidayah Tuhan. Pergi masjid tak ada hidayah lagi. Jadi Tuhan buat tempat-tempat khas orang-orang tertentu dapat meningkatkan hidayah kepada Allah Ta'ala. Maka antaranya adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka manusia pun terekal lagi berguru, pergi mengaji dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau tidak, tak pergi sorang lah. Tak secara je Nabi Rasul. Nabi mari pun kalau tak Tuhan belaka kan. Maka Nabi dan Rasul ini juga tawasul. Wabtari ilaihimul wasilah. Carilah kepada Tuhan itu akan jalan. Cari wasilah. Wasilah ni apa? Tawasul. Perantara kita untuk sapa kepada Tuhan. Kita nak duduk rumah tengok TV, tiba-tiba mari hidayah jadi wali berjerit tengah malam selok gelepar sebut nama Tuhan boleh. Tetapi pergi cari tempat-tempat orang kecek kebesaran Tuhan. Baru jadi asbab lagu tu. Kalau tidak punahlah pentadbiran alam ni. Manusia akan disuruh buat benda yang dia tak mampu buat apa saja. Tu Rasul. Maka kena kenal Rasul-Rasul. Ya ramai ni orang mendakwa Rasul. Sedangkan kerasulan sudah habis dengan Rasulnya Nabi SAW. Maka habis dah Rasulnya. Siapa dia mendakwa Nabi ataupun Rasul, maka jadi kafir sepakat ulama. Dan ialah daripada manusia. Nabi tu manusia bukan jin. Ada ulama kata jin pun ada Nabi. Tapi pendapat muktamad, jin tak boleh jadi Nabi. Kerana apa? Kerana manusia lebih mulia daripada jin. Maka jin guna Nabi apa dah? Nabi manusia. Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia dan jin. Tapi jin ada tak Rasul? Tak ada. Lepas tu ada ke apa dah? Adalah huksai dengan Nabi, maka dipanggil sahabat ataupun ulama-ulama jin. Maka dia yang berdakwah, bukan jadi Nabi. Bukan Nabi. Sebab kena manusia, sebab manusia lebih sempurna daripada jin. Tetapi manusia yang terlebih akmal manusia pada zamannya. Syarat seorang Nabi mesti seorang manusia paling sempurna zaman dia. Misalnya Nabi Ibrahim. Pada zaman dia paling besar sekali. Dia paling makrifat sekali. Dia paling kenal Allah Ta'ala sekali. Tak mungkin pada masa tu ada Nabi, ada orang lebih kenal Allah berbanding dengan dia, Nabi pada masa tu. Kalau Nabi Muhammad, tak ada orang boleh lawan lah. Kerana apa? Kerana seorang Nabi ni mesti orang yang paling kenal Allah Ta'ala pada masa tu. Kerana dia akan bercakap mengenai ketuhanan. Siapa dia yang lebih kenal Tuhan berbanding Nabi? Mesti dia lah nombor satu sekali. Orang lain bisa setara mana pun tak boleh lawan Nabi pada zaman tu.
Ialah yang mempunyai segala sifat yang keelok ke. Nabi mesti ada sifat comel. Nabi tak ada perangai hok kita serabut tengok dia. Perangai jenis suka pecah belah. Perangai suka kena kat orang. Perangai otak senonoh. Perangai pengotor. Perangai menyebabkan orang tak suka duduk dengan dia. Lari duduk dengan dia. Rasa tak selesa. Oh jenis tak mandi. Jenis kusuk masai. Jenis menyakit. Jenis tak boleh. Nabi tak boleh lagu tu. Sebab dia wakil Tuhan. Kalulah dia lagu tu, sedekah Tuhan hatta dia sebagai wakil untuk beri hidayah, tiba-tiba dia lagu tu, maka manusia nak pergi dekat lagu mana? Dia menyakit yang buat apa dia mau tak pergi jumpa Nabi tu. Oh dia menyakit yang tak boleh, takut menyakit. Corona tak boleh kena Nabi pada tu. Kalau corona ada tak boleh. Nabi mesti orang tak ada alasan tak segi dia. Mesti. Maka Nabi pada masa tu dia paling sempurna dari sudut tubuh dia dan akhlak dia. Menyebabkan orang rasa selesa belaka duduk dengan dia. Lepas tu orang kita tengok orang kafir duduk tentai dia. Bukan kerana sifat dia. Bukan kerana keelokan dia. Bukan kerana semak dia. Bukan kerana keturunan dia. Itu tak boleh. Tetapi apa? Ada kepentingan orang kafir lawan. Adalah. Apa? Nah, misalnya orang buat pelacuran misalnya. Kalau Islam tak sudah tutup kedai pelacuran. Banyak mana lah. Jadi kebanyakan orang yang lawan Islam itu kerana ada kepentingan. Bukan kerana seorang Nabi itu, kerana sifat dia. Nabi, contohnya kita, Nabi kita, sebelum apa dia mendakwa dia jadi Nabi. Sebelum umur 40, orang kafir musyrik semua suka dia. Bahkan menggelarkan dia Al-Amin. Orang yang sangat dipercayai. Orang jahat setara mana pun akan sipir harta di rumah Nabi. Apa? Kerana dia tahu. Kalau guru dia memang kekoh. Sama-sama kekoh pun dia, makan dalam. Tapi Nabi Muhammad ni, harta gapo dia sifat amanah sungguh. Dan dia sangat dipercayai. Semua kata-kata Nabi Muhammad percaya berlaku. Orang kata Muhammad royak, percaya. Bahkan Nabi Muhammad apabila dia nak kecek mengenai agama Islam, dia panggil semua kaum dia dan dia kata, "Wahai kaumku, percaya kodok kepada aku kalau aku kata di belakang bukit ni, Jabal Abi Qubais ni ada tentera musuh nak serang pok kita di Mekah. Pada pagi ni. Lagu mana, wahai kaumku? Allah, betul kodok ni hamba percaya sungguh kata demo ni hamba nak pergi siap dah. Nak pergi tutup kedai, nak siap, nak bawa parai, nak bawa kelewek sebab nak pergi. Nabi kata tengok, ya teh kepercayaan kaum dia kepada dia, maka kaum dia sangat percaya. Tak syok dah kalau Nabi Muhammad ayat. Maka sekarang kalau kamu percaya kepada aku teh dah memang percaya sungguh, aku nak beritahu. Tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala. Hak selain daripada Tuhan itu adalah dusta. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah kamu semua, tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala sahaja. Tuflihun. Kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Orang kafir, hak percaya saat ni tiba-tiba selalu. Muhammad kecek gapo ni? Sudah. Bukan dia tak tahu Nabi Muhammad tu tak nipu. Tetapi kerana ada kepentingan dia. Bapa dia tolak, bapa kamu. Bapa kecek lagu ni. Dulu kecek tak ada gini. Mula. Hamba tak boleh nak fikirlah, tak boleh nak gapo dia. Akhir sekali tolak Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad pendusta. Kata Nabi Muhammad penipu. Kata Nabi Muhammad lagu ni. Jadi tradisi lagu tu lah orang yang mengajar benda betul sentiasa ditipu, sentiasa ditohmoh, sentiasa dikritik oleh orang. Nabi Muhammad betul kemarin pun orang kata penipu lagi. Orang kata tukar sihir lagi. Pas kita lah ni. Orang duk kata kita Syiah. Orang duk kata kita Batiniyah. Orang duk kata kita sesat. Orang duk kata kita semua kubur. Nipih ya tu. Nabi tu hak tak ada kesalahan langsung. Pun manusia duduk kata. Maka kalau kita nak bawa kebenaran, kita nak suruh orang apa kapek merah, orang setuju belaka, yes belaka dengan kita, tu khayalan ya. Tapi kalau kita bawa kebenaran, orang sanggup, orang gapo, orang react semula video kita, orang duk kritik semula, tu mainnya biasa ya tu. Nak mengajar kita, nak mematakan hidup kita, Nabi kita hak jujur benar, kita hak banyak salah, betul dah lah kalau orang kritik kita nya. Hak Nabi hak kecek sahih belaka, tak ada tak ada mauduk ni. Orang tak percaya juga. Pas kita hak jenis jahil tak tahu apa ni. Biasa ya tu dah. Kritik ke mematakan kita lagu tu.
dan menafikan daripadanya segala sifat kekurangan. Daripada nabi-nabi tidak ada sifat kekurangan yang hamba sebut saat ni. Antaranya sifat-sifat yang meliarkan hati manusia daripada nak rapat dengan seorang nabi. Manusia tak boleh pergi rapat. Seperti pengotor, meludah koksi, ketuk depan orang kau misalnya. Ada. Bukan jenis perangai Nabi lagu tu. Sebab apa? Jadi orang segar. Hamba tak boleh kata hamba jadi geli ke mana. Jadi Nabi ni orang selesa semacam duduk dengan dia. Maka tu sifat dia tak boleh. Sifat-sifat yang meliarkan manusia. Sebab apa? Sebab dia wakil Tuhan. Jangan buat alasan supaya orang apabila Tuhan tanya, apa tak pergi jumpa Nabi? Tahu hamba tak boleh pergi dengan dia. Tahu menjadi mengotor, geli hamba tak boleh. Maka semua Nabi tu comel, hebat belakang. Dan wajib atas tiap-tiap orang. Apa tu? Membenar. Bagi tiap-tiap orang membenarkan barang yang dikhabarkan daripada segala gaib-gaib. Yang diberitahu oleh Nabi benda gaib seperti kiamat, seperti qada-qada, ikutlah. Syurga neraka wajib kita percaya Nabi beritahu. Yang lagi akan datang berlakunya dan yang sudah dahulunya. Hamba tak biasa tengok cerita Fir'aun ni mengaruk ni. Tak, Nabi royak Fir'aun tu ada. Nabi royak cerita Nabi Yusuf. Lagu mana cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, dengan ayah akak dia, dengan adik-beradik dia. Hamba tak ada waktu tu. Wajib kena percaya. Sebab apa? Cerita ni dulu betul ke tak? Dulu ke sekarang akan datang semua cerita Nabi itu betul berlaku. Maka sekalian itu benar lagi hak. Benar lagi sesungguh benarnya. Tu kita pegang dengan Nabi. Tak boleh kita was-was dengan Nabi. Ketahui olehmu maka adalah manusia. Soalan pertama, boleh kada ustaz terangkan cara betul nak niat jamak qasar? Gini, niat jamak qasar ni lagu ni. Niat paling kurangnya ketika kita semaya jamak, contohnya jamak takdim. Jamak takdim kita buat dalam zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Tu panggil takdim. Dahulu ke dia dalam waktu zuhur. Jamak takhir kita tak semaya zuhur lagi, kita semaya dalam waktu asar. Tu jamak lewat panggil jamak takhir. Jamak takdim ni, time kita semaya zuhur, agak takbir, Allah Akbar, saja aku semaya zuhur, macam biasa. Nak pendek, 2 rakaat. Saja aku semaya zuhur, 2 rakaat. Ataupun qasar, 2 rakaat. Ketika semaya, kita niat di hati kita, lepas ni saya nak semaya asar. Itu panggil jamak takdim. Jamak takhir pula, cara niat dia, sebelum habis waktu zuhur, maka kita kena niat, kata saya tak semaya lagi zuhur, saya nak semaya dalam waktu asar. Ni panggil jamak takdim dan jamak takhir. Mohon ijazah amalan untuk pindah ke hujan jika ribut terlalu kuat. As-sudah. Amalan lagu ni kena tengok dalam kitab Azkar Imam Nawawi ada sebut mengenai amalan bab pindah hujan ribut kau gapo dia. Lah adalah doa dia. Allahumma hawalaina wala alaina gapo dia. Ya Allah ya Tuhanku, pindahlah hujan ni kepada akam wal audiyah wadi-wadi gapo dia ni. Tengoklah. Orang dulu macam-macam amalan dia ribut, antaranya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ribut tengok misalnya ribut mari tengok. Ribut mari, pala ribut. Mata kita tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pun ambil angin kita belah pala ribut tu. Niat. Gitu. Ataupun cara dia kira. Kalau ribut nak mari sini kita kira. 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tak ada lalu. Kira lagu tu. Terah buatlah. Ijazah berat-berat kena mari bawa sup beluk. Apa hukum simpan gambar ulama dalam beg duit? Simpan gambar ulama, kita sebut dah masalah simpan gambar ni apa hukum dia. Maka simpan gambar ulama lebih afdal daripada kita simpan gambar sendiri. Gambar bini kita, gambar kereta Ferrari, gambar rumah, gambar piti, gambar kero, gambar bewok.
maka lebih afdal tentulah gambar ulama. Kalau kita sekipar gambar ibu bapa kita rasa tak bersalah, maka sipar gambar ulama lagi-lagi tak bersalah. Orang lah ni sipar gambar ulama, oh tak betul ni. Bapa demo tak asuk dengan tok guru demo. Lepas tu sebelah tu gambar bini dia tak apa pula sipar. Bini dia tengok tak ingat ke Tuhan pun. Tok guru apa tengok ingat ke Tuhan. Afdal bini demo pada. Maka ulama kata siparlah gambar ulama supaya kita ingat Tuhan. Maka orang-orang tasawuf kata kalau Rasulullah ada gambar, saya orang pertama ambil gambar dia. Saya akan sipar dalam setiap beg duit saya. Kalau ada gambar, dah tak ada gambar, maka cari orang yang nak sopong dengan Rasulullah. Kau ikut Rasulullah, kau menyebabkan kita ingat Rasulullah. Nabi kata, tuba liman izaru'u zukirallah. Bahagia orang apabila kita tengok dia ingat Tuhan lah. Sipar gambar tak kenali. Kau teringat nak joget gambar tak kenali. Dok nah. Jangan dok sipar gambar Siti Nurhaliza. Bukan kata Siti Nurhaliza jahat ni. Tapi benda hak biar jadi menambah agama kita. Maka sipar gambar ulama jangan buat panik ke. Ni sipar gambar orang lain tak apa. Sipar gambar ulama tak boleh lalu jadi gegar, jadi gaya oh Syiah lah, jadi taksub pada guru. Apa jenis lagu ni? Sipar gambar Power Ranger tak apa. Nama pelik semua orang ni. Jadi gambar ni tak ada masalah, perbahasan bab hukum gambar tu lah. Tapi dari sudut gambar ulama jawab lagu tu. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata Sayyidina Abu Bakar tak sipar gambar Nabi. Pas bila masa ada gambar zaman Nabi, ada pukul gambar, ada berapa dianya. Sayyidina Abu Bakar katanya ulama, gimana pun nampak Rasulullah. Siapa Sayyidina Abu Bakar pernah mengadu. Dia kata hamba nak masuk tandah pun tak boleh ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab terlalu nampak gambarmu. Gi situ tengah tergambar-gambar nampakmu ya Rasulullah. Gi situ tergambar rupamu. Maka kadang-kadang nak masuk tandah hamba jadi segar, payah dah pula. Boleh qada ustaz terai 7 titik latifah pada tubuh kita dan cara zikir pada setiap titik tersebut. Latifah ini tu cara dah. Cara ulama-ulama tariqah. Biasanya bab latifah 7 lataif ni adalah amalan-amalan bagi tariqah Naqsyabandi. Siapa dia ambil tariqah Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, dia akan bahas mengenai lataif. Yakni pusat-pusat nafsu duduk sini, hati, yang ada ni sini. Ni atas dahi sini 7 jadi. Ada bawah ni. Macam-macam tu lataif. Maka setiap ni kita kena zikir. 5,000 sini, 5,000 sini, 10,000, 100,000 sini. Maka apabila lagu tu dia jadi peringkat nafsu kita akan hancur. Nafsu ammarah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Tu perbahasan panjang dia. Nak lebih detail cari syekh-syekh tariqah Naqsyabandi bahas mengenai 7 lataifah ni. Lataif dia. Boleh cerita ke peris antara Sayyidina Ali dan Talhah. Ni hamba tak ingat, tak tahulah cerita Sayyidina Ali dengan Talhah radhiyallahu anhu ni. Hamba tak ingat cerita dia nah. Apa hukum mayat di bedah siasat postmortem bagi tujuan nak claim insurans? Gini. Asalnya haram kita menyentuh mayat dengan cara menyakiti. Kita patah tangan dia, kita toreh tubuh dia, haram sebagaimana menyakiti dia ketika hidup. Haram kita buat benda kepada mayat jika ketika dia hidup dia sakit lagu tu. Misalnya kita katuk atas kepala, masa dia hidup sakit tak? Tak boleh. Haram kita katuk atas kepala. Maka kalau postmortem belah ke apa dia hukum dia haram kalau tanpa sebab. Tetapi jika berlaku jenayah, kalau dalam kitab fiqh masuk bab jenayah. Jenayah ni mesti ada bukti. Maka bila bukti kena tengok mayat ni terpaksa belah. Okey, darurat tak apa. Hukum dia tidak jadi berdosa. Tetapi biar pandai-pandai lah. Kalau tu benda disyoki tempat tu jangan peracur siapa hacur pas daripada kepala pas kaki hacur lebuh mayat tak boleh lah. Misalnya benda was-was di tangan, cek di tangan saja. Maka postmortem ni hukum dia harus lebih-lebih bagi nak klik insurans ada unsur pembunuhan, ada unsur ikut lagu apa-apa dia ke, maka atas nama jenayah boleh hukum dia dah. Apa pendapat ustaz tentang akhir zaman, pemimpin dan ulama yang baik dikatakan penipu dan jahat, manakala pemimpin yang jahat dikatakan benar dan betul. Ni bukan kerja kita ni. Nabi sebut akhir zaman orang jahat jadi nampak baik, orang baik jadi nampak jahat.
Maka situasi itu pasti berlaku kerana itu adalah sabda daripada Nabi, bukan ramalan dah. Nabi kecek memang betul-betul, bukan sengkok akan berlaku dah, memang berlaku. Maka sekalipun ketika Rasulullah bersabda, sahabat jadi keliru. Apa macam mana orang baik jadi nampak jahat, orang jahat jadi nampak baik, ya Rasulullah kata. Tapi lah ni kita nampak orang baik jadi nampak jahat, orang jahat nampak baik, tengok dalam YouTube. Orang alim jadi nampak jahat sebab tak ada orang tengok YouTube dia. Orang jahat tu okey, buat kerja 7 juta orang tengok. Orang makan nasi saja 14 juta orang tengok. Orang buat benda-benda tolong, 400 juta orang tengok. Orang tok guru, alim, wali, mengajar, 4 orang tengok. Pas apa dia lah ni bersuhu. Maka pakai duk gila ke bersuhu lagu tu. Lah ni kalau nak buat dia TikTok ke hok paling bodoh sekali, hok tu paling banyak sekali tengok. Tapi kalau hok makrifat sekali, hok alim sekali, hok dapat mentarbiyah hati, tak ada orang tengok. 4 orang yang tengok. Maka hok alim jadi nampak jahil, hok jahil jadi nampak alim. Maka kalau orang alim kecek dia kata, tok alim ni tak uti apa satu. Tapi kalau bapak jahil kecek, nyawi fatwa Allah kena ambo. Hok ni baru betul. Tanya hukum agama, tanya artis. Tanya orang jahil, orang kedai kopi, duk syarah lagu tu. Percaya hok tu pula daripada alim ulama. Jadi benda tu berlaku. Faham nak komen lagu mana benda hok Nabi kata akan berlaku. Hang nak ayat lagu mana? Cuma lah ni kita jangan jadi orang hok jahil disengkau alim. Kita orang jahil duk sengkau alim. Jangan kita jadi orang hok Nabi marah pada akhir zaman. Benda tu akan berlaku. Biarlah kita jadi orang baik sekali pun orang duk kata kita orang jahat ke apa, tak apa, hok penting kita jadi golongan tu dah. Nak komen tak boleh, benda tu akan berlaku dah. Sebab bukan kerja hamba nak ubah kejadian alam ni, kerja Tuhan dah. Jerawat pecah semasa solat. Lepas tu keluar darah, lepas tu lak darah tu. Dan masa solat ada darah lagi. Adakah sah solat tu sah hukum dia? Kerana darah daripada diri kita tak apa, dibenarkan, dimaafkan. Apa hukum main game online dapat duit? Sodoh. Main game, lepas tu boleh pitih hadiah. Hukum dia harus boleh, bukan judi. Judi ni lagu lain. Judi ni benda yang bergantung dengan nasib. Tapi kalau benda bergantung dengan kemahiran kita, macam memanah, kemahiran main game, kemahiran main bola sepak, tu bukan judi lagu tu. Kalau kemahiran, maka ke atas kemahiran kita, maka benar kita boleh duit. Tak apa, kita tak ada duit ke apa dia. Lainlah kalau kita tagar duit ke apa. Dia ada syarat-syarat dia dalam berjudi ni. Antaranya letak duit sebagai cagaran, maka kalau kalah orang ambil duit PT kita. Haram pun dia. Kerana mengambil duit manusia dengan cara haram. Tapi kalau kita hanya tunjuk kemahiran kita main geng ke apa dia pun benar. Okey. Dia nak duit, terpulih pada dia, hadiah dia lah. Tidak jadi haram. Mana lebih molek? Belah highway secara kurung, tapi baulah sedikit. Tapi lebih mana lebih molek? Ataupun belah highway lepas tapi berok rata-rata. Dua-dua tak molek berlaku. Kalau kita rasa benda tu mengganggu jiran, kalau kita nak warok lah. Kalau kita rasa tak siwak masalah dengan makhluk Tuhan, tak siwi Tuhan marah, molek jangan buat masalah dengan Tuhan, dengan makhluk Tuhan. Lagu mana? Binatang bau kita duduk tempat sepik misalnya jiran kita jadi terganggu kena hak tu jenis resdung jadi penyakit gapo dia pula, kita jawablah dengan Tuhan. Semua tak kena, lepas pun berok rata-rata pun marah dia orang, bau punya marah dia orang. Kalau boleh tak usahlah pera binatang lagu tu, beli ke kucing hok hidup tu, burung ko waktu bunyi hak tu tak payah bunyi, tak payah berok tak gapo deh, hak tu lebih molek lagi 10 riyal ya so, bukan ambo ejeng dah. Apa amalan hilang kepikiran tentang dunia dan masalah kita dalam solat, kadang-kadang rasa nak give up juga. Masalah fikir kepada dunia kita fikir. Ajar agak hati. Sebelum akak takbir tu buat gini. Allahu akbar. Allah dari hati aku. Tak ada dah makhluk. Allah. Sebut Allah tu biar rasa kat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu biar dengar baru tak ingat dunia. Ni baca pun tak dengar, tak tahu alif ilih alif jatuh, kena buat latih. Banyak ke berzikir. Apabila keadaan dia banyak ingat, banyak sebut, tu keadaan dia. Kalau orang banyak sebut dunia berarti dia banyak ingat dunia. Kalau orang ingat Allah tak pernah sebut pun di dunia. Tuan. Ada seorang duduk di sebelah Hasan Al-Basri. Dia kata dunia lah ni Allah serabut hamba tengok dunia kata. Bagai wak lari pada Allah Taala belaka. Dunia ni kan. Katanya Hasan Basri orang yang banyak ingat tu banyak sebut. Demo ingat demo warung kau sebut lagu tu. Demo sebenarnya duk ingat dunia. Kalau orang betul ingat tu, tak sebut pun dunia, tak ingat-ingat lah. Tak ingat-ingat pun sebut dunia.
Berarti orang duk betah dunia. Oh, dunia ni menipu apa. Ingat dia tu. Supaya orang nak balas dengan gawe dia lah. I hate you. Duk tekan gambar. Duk cicir gambar. Duk ingat dia tu. Kalau ingat tak payah tengok pun. Saya benci kat awak. Betah-betah mesej saya benci kat awak. Ingat dah tu. Duk sebut-sebut lagi. Duduk atas-atas mesej lagi. Bah kalau orang ingat tu, tak sebut langsung pun dunia. Tak ingat pun dia. Jadi, jangan sebut dunia. Banyak sebut nama Tuhan. Jadi lagu mana cara nak lupa dunia? Ingat Tuhan. Automatik lupa dunia. Boleh kodok berdoa supaya Allah tutup apa kelakuan dosa kita di hadapan makhluk apabila kita bertobat. Hak ni ulama khilaf dah. Kalau kita bertobat, ada kata ulama kata Tuhan tak tunjuk dah. Ada ulama kata Tuhan tunjuk. Tak apalah. Yang penting kita minta dengan Tuhan tak salah. Permintaan yang harus untuk kita. Nah, kita minta dengan Tuhan supaya belum melembut tutup segala aib kita. Ingat, manusia ni ada dua. Di dalam bertobat. Dalam menutup keaiban dia, ada dua. Pertama, manusia minta dengan Allah supaya tutup maksiat dia dan dia nak kekal dalam maksiat. Tapi jangan kantoi. Ada juga orang. Jangan tunjuklah ya Allah. Tapi dia nak buat maksiat. Dia panggil tutup maksiat. Kedua, tutup daripada maksiat. Ulama-ulama dulu doa supaya tutup maksiat. Berarti jangan hamba buat maksiat. Ada orang ni nak kekal maksiat tapi jangan kantoi. Dia panggil nak tutup juga maksiat. Maka dua. Apa dia tujuan kita dalam nak suruh Tuhan tutup aib kita? Nak suruh aib kita, kita nak kekal dengan aib tu. Tapi kita nak suruh tutup. Oh, sedap lah kata kita. Kalau kita nak aib, maksud tutup aib ni, maknanya Tuhan hilangkan maksiat daripada kita. Tu setengah orang awal nak suruh Tuhan tutup tapi nak kekal dengan maksiat tu. Tu tak boleh lagu tu. So kodok masa tahiyat awal, tahiyat akhir kaki kanan tak semua macam tak serupa dengan sujud sebab ada bagi tahu tak sah. Dak tak apa. Ketika tahiyat tak apa kaki duk coking tak apa, tak ada masalah apa. Ya ketika sujud saja kaki kena tekan mana lebih afdal? Ketika akad nikah sebut nama Itina ke tak sebut nama Itina? Afdal sebut nama Itina. Aku nikah ke kamu. Power Ranger hijau dengan Power Ranger merah. Dengan berwali hakim ke pok dia kepada hamba dengan mas kahwin dia sebut belaka kalau boleh. Sebab apa? Sebab saksi mudah nak dengar. Nama Tina ni, Jaten ni. Hamba jadi saksi dia. Siapa dia? Hamba dia mau dengar dalam akad ni. Hamba dengar nama Jaten ni, nama Tina ni, nama mas kahwin ni. Jelas kata. Kalau kita tak sebut nama mas kahwin ataupun nama nyo saja, saya nikahkan dengan anak perempuan aku. Boleh. Tetapi kalau nama tu jelas lagi, ta'yin lagi, tentu lagi. Zaman Nabi Muhammad dulu ada kodok orang Melayu. Aduh, dan lain-lainnya. Hamba tak tahu sejarah orang Melayu ni lebih tua daripada sejarah Islam lagi. Islam hak Nabi Muhammad bawa, Islam ni dibawa zaman Nabi ada lagi. Sebab tu agama paling tua adalah agama Islam kerana dia agama fitrah. Nabi ada tak? Kau Hindu sebelum Nabi ada lagi. Mari mana Hindu? Ada kata Hindu agama paling tua. Agama Patisma apa dia, agama semua pokok lah apa dia. Tipu belaka. Punya tipu setan tengah jalan tu. Agama hak fitrah sama kejadi dengan manusia adalah agama Islam. Itu panggil agama fitrah. Adanya manusia ada lalu Islam bertuhan ke Allah, bersyariat ke hak apa yang Tuhan suruh tu memang lagu tu dah. Cuma sesat tengah jalan dia kata kahwin ni. Hindu ni baru 3000 tahun baru. Cuma Nabi Muhammad bawa Islam hak dulu-dulu, hak nabi-nabi dulu bawa. Lagu tu. Maka Nabi orang Melayu ni ada kodok. Sejarah orang Melayu ni lama dah. Ada dah. Bahkan dalam bahasa Arab pun ada kafur barus. Kafur tu maknanya bahasa Melayu diambil, dibubuh dalam bahasa Melayu. Bahkan adalah pengkaji-pengkaji lah ni kata Melayu dia asal dia kata malaun. Jadi ada kata orang Melayu ni keturunan Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim. Tak apalah. Yang penting menurut sejarah Melayu sudah wujud pada zaman Nabi. Ada kata Islam sampai kepada tempat kita bangsa Melayu lah. Ikutlah orang panggil nama tak Melayu lagi tapi bangsa duduk sini. Maka orang panggil dia tukar nama lah. Kadang-kadang dia nama Melayu kau nama ikutlah nama apa dia Sri Lanka, Sailanda kau apa dia ikutlah nama hak penting. Orang duduk sini. Melayu ko Malaya ko orang Jawa ko orang Jawi ko penting orang duduk sini ni ada dah zaman Nabi Muhammad. Antara sejarah paling awal Melayu adalah
zaman Sayyidina Osman lagi, Islam dah sampai di tempat kita. Zaman Sayyidina Osman ni 1000 tahun lebih dah. Amalan minta perlindungan daripada Allah untuk elok daripada rumah dirompok, disamun dan sebagainya. Baca ayat kursi. Cari terah asal Jawa. Boleh jekah. Tahu terah asal Jawa. Asal Jawa ataupun panggil gapo dia? Bahasa standard asal Jawa. Asal Jawa lah. Celagi. Ha, celagi ataupun asal Jawa. Cari sejekah. Terah dia. Cari 4 batal. 4 batal. Ambil terah tu. Okey. Pergi depan rumah. Pocok seputih. Katok toko. Dalam. Jalan kaki. Jalan baca ayat kursi. Ayat kursi. Baca ayat kursi. Siapa kau hujung ni? Katok pula. Pok. Lepas tu jalan pula baca ayat kursi. Jalan. Pok katok. Kaling kanan pula. Pok katok. Pok jalan sini. Niat ya Allah ya Tuhanku. Nak tabur air boleh. Kena pacok. Asal Jawa. Bawa sebeledi air dengan batu. Bawa batu. Buah itu buah air. Lepas tu tabur keliling dia. Niat kata siapa dia masuk dalam rumah hamba, kawasan hamba, niat jahat jadi air. Benarlah dia. Kalau batu ni, kalau dia niat jadi jahat, dia akan rasa supaya bukit. Ukah bukit lah dia. InsyaAllah. Tuhan akan tunjuk lah. Kelebihan. Kalau kita tengah solat, ada orang cuik, kita jadi imam. Perlu kodok kita niat jadi imam atau tak payah. Perlu kodok gini, tengok. Kita semaya sore kau semaya berjemaah dah dulu. Kalau kita semaya jemaah dah dulu, tak perlu tukar jadi tu imam. Tapi kalau kita tak semaya sore, tak pernah jadi imam orang, maka sunat kita tukar jadi imam. Betul kodok kita mimpi jumpa kerabat Nabi hanya mainnya tidur. Tengok, kalau mimpi benda-benda lagu tu adalah mimpi yang baik. Maka sebut Alhamdulillah. Minta Allah Ta'ala beri lagi mimpi-mimpi yang indah lagu tu. Boleh kodok jadi tu imam. Lepas baca Fatihah, baca surah. Dalam sama tapi berlainan rakaat. Misalnya rakaat pertama baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Rakaat kedua ayat 100 tu. Dengan ayat 110. Boleh kodok? Boleh, hukum dia harus. Macam mana nak kodok solat yang tinggal? Kena ikut tertib kodok? Ya, kena ikut tertib. Wajib kena ikut tertib. Jika salah tersebut wa iyyaka nasta'in, yasta'in nun benar jadi sta'in, sah kodok batal maya dia. Nampak nun tukar dengan mim, tukar huruf betul-betul tak boleh. Boleh kodok kita gabung puasa sunat Arafah dengan puasa qada, boleh. Puasa sunat Arafah dengan puasa qada ada pendapat kata boleh. Apakah jika kita solat qada waktu duha, adakah boleh mendapat fadilat duha? Tak boleh. Duha tak boleh masuk dalam sembahyang qada. Dia kena niat suku-suku. Jadi lepas pada kita sembahyang qada dalam waktu duha, kita baca doa sembahyang duha. Saya diuji dengan sihir. Apa perlu buat? Kuat ke iman, semangat melawan, masih malas nak ibadat, banyak amalan selalu gini. Mandi air garam dengan daun dagu. Mandi buatlah seminggu, mandi sebelum maghrib. Ambil garam, buku, ambil daun dagu. Nak berat lagi, perlu hasil 5-7 butir, buah cukur boleh sebotol. Kaca-kaca mandi. Buat dalam masa seminggu. Kalau kita termakan sihir, dia akan keluar dari rumah ni. Seminggu ni kita akan nampak macam minyak ni. Maka dia keluar dah tu. Buat lagu tu. InsyaAllah hilang segala penyakit. Apa hukum mendoakan kematian sebab takut daripada fitnah dajjal, takut mati kafir? Jangan duk suka kita mati kafir ke. Pertama, jangan duk suka Tuhan akan mati ke kita kafir, anak cucu kita suka je comel. Kita mati dalam Islam, anak cucu kita selamat kalau dajjal mari pun. Tetapi minta juga dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kalulah aku ni kata zaman dajjal aku akan terpengaruh dengan dia, mati ke hamba untuk kebaikan agama. Boleh minta dengan Tuhan dah. Sebab apa Nabi penuh hajar doa, ya Allah jadikanlah mati aku ni mati ke aku jika mati itu lebih baik bagiku, dan hidup ke aku, sihat ke aku jika kehidupan dan kesihatan itu baik bagiku. Jangan kata ya Allah mati aku, jangan, kita tak tahu mati itu baik ke tak. Minta Tuhan yang pilih. Wajib mandi dengan air 2 kolah. Tak wajib mandi air 2 kolah. Air Nabi mandi tu air ni Nabi ambil semaya air segelas.
Mandi junub Nabi mandi air 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas dah. Kita mandi 4 koloh tak habis lagi. Jadi tak wajib guna air 2 koloh. Nah, cuma bab 2 koloh tu takut ngecik tu dia saja perbahasan dia. Apakah adab seorang murid dengan mursyid dia? Boleh kodok dia pergi belajar dengan mursyid lain sekadar tabarruk? Boleh hukum dia. Seorang guru yang mursyid, dia akan membenarkan anak murid dia untuk belajar dengan guru yang lain. Kerana apa? Kerana dia merasai yang mursyid sebenar adalah Allah dan Nabi dia. Dia hanya sebagai naib sahaja. Maka kadang-kadang orang ni futuh dengan orang ni, futuh dengan orang ni. Ada seorang guru ni pergi anak murid, tak sibuk belajar dengan orang lain. Nampak sempit sangat. Jadi, kita sebagai murid, antara adab dianya dengan seorang guru, kalau kita nak pergi belajar dengan guru lain, minta izin. Sebab apa? Takut-takut guru tu ada pengalaman dengan orang tu. Dia kata, aku sebagai gurumu, nasihatmu, orang ni tak betul. Maka kalau kita percaya kepada guru kita, kita tak pergi. Kalau kita pandai-pandai pergi, tiba-tiba dia tahu, dia bagaimana perasaan dia? Lah, tak tanya dah saya. Orang ni ajar Wahabi, orang ni Syiah, orang ni Khawarij, tiba-tiba pergi ngaji dengan dia. Tak siapa ke mana lah. Boleh buat, boleh suruh dalam YouTube lah. Gitu lah. Jadi antara adabnya tanya guru kita. Kalau dia benar, tak ada masalah. Kalau dia tak benar, kadang-kadang ada hikmah dia. Kadang-kadang guru tu beritahu, kadang-kadang guru tu tak beritahu. Ada sebab lah. Sama ada tak guru tu tak asyik mengumpat ke, tak asyik beritahu orang ke, ataupun maklumat ni pelajar tu masih tak faham kalau dia beritahu. Maka kalau guru tu kata lagu tu, suruh ke dia. Betul lah pilihan dia. Sebab dia lebih banyak pengalaman. Kerana kita buat, kita anggap dia sebagai guru. Kalau kita tak asyik dengar pendapat dia, tak asyik buat dia sebagai guru, mudah. Lagu tu. Macam mana nak tahu? Tanda seorang itu padai duduk dengan kita. Sudah. Padai lagu mana? Kita tak tahu pakai baju ni, pakai padai lagu ni. Bukan ukur air. Kau lagu mana padai ni? Ginilah, minta dengan Tuhan. Buat semaya hajat, minta ya Allah, ya Tuhanku. Kalau orang ni padai dengan hamba, cocok dengan hamba, sesuai dengan hamba, berkat dengan hamba, hidup tenang, bahagia, kekal ke hamba dengan dia. Kalau benda ni serabut perut jadi kau masalah pada agama hamba, buat lagi dia pada hamba buat lagi pada. Gitu. Ni kita duk main padai batau ukur lebih seci, batau 3 4 eci, ngarut belaka tu, nafsu belaka. Apa kau orang jatuh ke hukum kepada manusia, contoh dia kata confirm demo Firaun neraka. Gini. Masalah nak tentu ke hukum boleh. Siapa dia tinggal semaya masuk neraka? Boleh. Umum gitu. Boleh ke kata? Oh, sedap dia mau kata. Dok memang syarat kata lagu tu. Ambo tak hukum kepada awak masuk neraka, tapi umum. Orang tak tutup aurat masuk neraka, ya. Orang tak taat kepada suami masuk neraka, ya. Suami tak dengar jawab masuk neraka. Ya, mau tu tak apa lagu tu. Oh, sedap dia mau kata kat ambo. Dok hukum lagu tu. Ambo tak kata demo takut demo taubat jadi wali tak tahu. Cuma ambo kecil umum. Ataupun kecuali orang yang sudah ditetap dalam Al-Quran. Fir'aun masuk neraka misalnya. Mati kafir misalnya. Tak apa, tu jelas tak ada masalah apa. Jadi nak tentukan seseorang itu kita tak tahu, takut dia taubat lepas ni, tahu. Sebab dengan kata-kata kita yang nyekik lagu ni, kita jadi taubat, jadi wali dia. Masalah pula kita. Solat seolah-olah Allah melihat kita, kita melihat Allah. Cutera jelas lagu mana. Masalah kita solat seperti melihat Allah Ta'ala. Orang semaya ni seolah-olah syuhud hati dia. Seperti dia menyembah Allah. Lah ni orang semaya hati dia tidak terasa dia duk sembah Allah. Allahu Akbar. Ada orang semaya lagu tu syuhud dengan Allah Ta'ala. Sentiasa melihat kewujudan Allah Ta'ala. Merasai kewujudan Allah. Bukan yang nampak dinding supaya tu. Loh. Lepas tu, merasai. Beza dia. Supaya kita. Orang panggil apa dah? Oh, ada orang cerita dulu. Cerita jamin dulu. Ada seorang ni raja. Dia pesan kepada anak buah dia. Pergi atas ayah kepada saing dia. Raja juga. Raja juga. Maka saing dia ni pun kata amanah ni. Mu jaga ayah ni. Mu jangan buat gapo-gapo ke ayah ni. Mu kena atas kepada saing hamba raja juga. Maka pegawai tu kilik ayah tu. Kilik ayah tu pun pergi. Pergi tu gak monggo jauh perjalanan masuk hotel ke apa habis makan ni. Dia pun nak gano sudah nak makan ni. Dia duk tengok ayah raja tu, raja kepik. Nak makan kau duk ayah ni. Gosok kali dia pun makan nasi. Makan nasi rasa ayah. Makan nasi rasa ayah. Makan nasi rasa ayah.
Lagu mana? Orang tanya. Apa dia mau makan nasi rasa ayam? Apa? Rasa ayam. Ya rasa ayam takut hilang. Yo, ya rasa ayam. Yo makan nasi ya, ya rasa ayam takut hilang dah ayam dia. Jaga. Nasi kata rasa ayam. Payah makan ayam tu, tak makan ayam tu. Apa jadi rasa ayam? Mau makan nasi rasa ayam. Makan nasi rasa ayam takut ayam tu lari terlepas. Tu panggil rasa ayam. Tengok dinding tapi rasa Tuhan. Tu kenapa tu maksud dia. Cerita ni mengarut bagi diri demo. Tak mengarut bagi orang lain. Banyak mana orang berada di alam khayal sekarang tapi orang banyak berada di alam realiti dah dia sekarang. Dia nampak dah kenyataan yang sebenar. Banyak mana orang tertipu, dok nampak dunia ni Dok nampak hak ni hak betul. Hak lain tu di luar daripada metafizik tu semua tu khayal berlaku. Maka ni pemikiran orang kafir akhir sekali tak beriman dengan benda gaib. Kita orang mukmin pertama sifat dalam Quran kata allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan benda gaib. Jangan nak percaya kat benda ni. Tipu berlaku. Percaya hak di sebalik dia. Hak tu hak sebenarnya. Tuhan benda gaib, malaikat benda gaib. Wali-wali benda gaib. Ni dak percaya kok Wahabi. Payah percaya kok Zahir lagu tu. Ni popo dia ni ajar lagu tu ni. Minta amalan zikir untuk jauh maksiat dan dosa. Macam-macam lah antaranya zikir zikir yang mau terimanya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Boleh tu. Boleh di mulut dan boleh di hati. Allahu ma'i, Allah duduk dengan hamba. Allah usyahidi, Tuhan duduk perhati kat hamba. Kalau tak boleh kuasa Arab, boleh kuasa Melayu. Allah bersama hamba. Allah duduk perhati kat hamba. Allah sentiasa bersama hamba. Hadir bersama hamba. Allah melihat pada saya, Allah dekat dengan saya. Oleh hak tu mulut dengan hati. Katanya Ma'ruf Al-Karhi, pak saudara hamba ajar lagu tu, hamba yang kecil tak boleh buat maksiat, jadi nyetok semacam buat maksiat, teringat gerah. Jadi gerah gitu. Apa? Sebab duk amal, duk ayat kat hati hamba, Tuhan tengok. Tak boleh nak buat jadi hamba. Duk ayat daripada kecil ajar lagu tu, dia tanya tok guru dia kata lagu mana tu nak tinggal maksiat, amal zikir ni. Teralah buat sekali lagu mana nyetok kodok kita tak nak buat maksiat. Sedang semaya sunat di masjid bila qomat, nak berhenti semaya kodok macam mana lebih afdal. Gini. Asalnya kalau kita tahu waktu ni waktu nak qomat makruh kita semaya sunat. Tapi kalau kita dah semaya dah, orang qomat lagu mana afdalnya? Moleknya tengok. Kalau kita dah dengan takbiratul ula, tak apa, kita semaya sudah. Tapi kalau kita kata tak ada takbiratul ula, okey, putus semaya tak ada masalah apa. Harus hukum dia boleh kita pergi untuk ambil jemaah. Tinggal semaya sunat. Ada petua kodok untuk jadi suami yang soleh. Ngaji kita, belajar. Kita nak jadi seorang pemain bola sepak yang bijak, kena belajar. Kita nak jadi seorang pemandu kapal terbang yang hebat, kena belajar. Nak back KTV yang hebat, kena belajar. Nak jadi suami soleh, tak usah belajar. Nak bijak sendiri. Tak tahu. Pelik sungguh. Kena belajar. Tu nombor tu kunci utama. Dalam ilmu belajar tu macam-macam disebut dah. Apa hukum katung kuda laut? Kuda laut ni masuk dari kategori binatang laut. Maka hukum dia bersih, hukum dia tidak jadi najis. Gantunglah kuda laut mana. Supaya kita gantung ikan selayar. Dalam kereta kita gantung ikan selayar seekor pokok-pokok gitu. Jadi macam pok tolu pun tak apalah. Tapi muka comel. Ikan selayar, ikan air, ikan khisi. Jadi nampak pelik juga. Tapi dah minat, mana tulis ikan khisi. Tak apa. Jadi kuda laut ni tak ada masalah apa. Dia tak jadi najis. Apa hukum main gimnastik perempuan bermain dengan dedah aurat? Tak syarat main gimnastik. Main kapal-kapal dia dedah aurat hukum dia tak boleh. Kalau depan orang. Kalau duk main seorang gimnastik dalam rumah. Tak pakai kapal satu. Ting. Tak ada masalah, tak dosa. Ya dedah aurat ni tak dosa sebenarnya. Kalau lah depan orang baru dosa. Kalau depan suami tak dosa. Depan orang dosa, depan suami boleh. Ya bukan masalah dedah aurat tu, masalah kita tunjuk kepada orang kerana menyebabkan kerosakan. Orang jadi duk fikir kok sih. Mana lebih afdal solat qada kau dengar kuliah? Tengok. Dengar kuliah ke apa dia? Kalau kuliah fardu ain, wajib kena dengar. Kalau kuliah bukan fardu ain, qada dulu.
Jangan awak alasan. Apa dia mau tak dengar kuliah? Hangpa nak qada semaya. Orang selalu kata. Nah, lepas tu qada semaya ngah tak belajar pada doa semaya duk ulang ke apa dia salah juga ulang. Wajib kena belajar bab semaya dulu, gaduh nak qada. Ada orang tu ketika qada, belajar bab semaya pada ulang dengan cara salah juga. Akidah tak betul bah kelani duk ulang juga duk qada. Padahal qada tak jadi juga. Betul pada doa dulu. Nah, tu kena belajar ilmu qada lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Bagi nasihat bagi mereka yang nak berpoligami. Oh, hangpa tak ada pengalaman lagi. Nama. Jadi kita hanya teori semata-mata, praktikal tu tidak ada lagi. Nama. Jadi bagi tanyalah jiran-jiran, sahabat yang sudah berpengalaman. Nama. Tu lebih ikhlas daripada hati dan perasaan dia. Dia akan jawab masalah hukum. Mereka nak poligami ni. Kadang-kadang teori tu betul tetapi praktikalnya di sebaliknya. Hal penting kita niat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Tuhan akan bantu kita untuk jadi seorang suami yang solehah. Tapi kalau semata-mata niat nak nafsu semata-mata, nak terah perempuan ni, insya-Allah Tuhan akan binasa ke rumah tangga kita. Tapi kalau kita niat memang nak jaga agama kita, hamba ni kereta mesdih kena 4 butir tayar, tak apalah, insya-Allah Tuhan jaga molek. Ingat, kalau kita rasa kita boleh buat sesuatu, Tuhan akan suruh kepada kita. Tapi kalau kita rasa Tuhan yang membantu kita, insya-Allah. Salah surah apa yang afdal dibaca ketika tahajud, ikutlah baca surah gapo-gapo Nabi baca ni juzuk ketika tahajud dia. Bacalah. Zikir untuk kuatkan daripada wabak rohani dan jasmani. Antaranya zikir Nabi Khidir. Bismillah masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah fama kana min nikmati fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. 4 kali pagi baca, petang baca insya-Allah. Ramai dah boleh makan jasa. Assalamualaikum, sedekah mana lebih afdal? Duit ke makan ni? Gini. Tengok keadaan tu. Sekarang dia perlu makanan kau perlu piti. Kalau orang tengah lapar guling batin, Allah lapar, maka awak kena wi makan ni wi piti 100. Kalau dia nak unggah lagi nak guling dah, wi makan ni pada masa tu afdal. Jadi tengok atas keperluan. Maka sedekah tu menurut keperluan lebih afdalnya. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.